Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani. Bertemu sekali lagi kita dalam slot CDL hands-on online kluster IPG. Alhamdulillah pada minggu ini seperti biasa kita akan ada dua slot. Slot pertama dia akan dimulakan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh melalui slot snippet online hands-on dan seterusnya disusuli dengan pembentangan. Pada hari ini kita alhamdulillah ya ada seorang lagi pembentang dari itu Encik Asfullah bin Idris dari Institut Aminuddin Baki Bandar Estate Negeri Sembilan. Baik, untuk tidak melengah masa, saya dengan ini menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan acara snippet online. Persilakan Datuk. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada hari ini. Tajuk saya hari ini, Think Like a Farmer, Not a Hunter. Kalau kita lihat ya, bidang kerja seorang petani ya, maupun pesawah ke apa, bukan mudah. Macam mana dia kena jaga apa yang beliau tanam. Satu perkara yang ada proses-prosesnya tertentu. Walhal seorang hunter ni dia datang, dia nak hunter versus farmer ni banyak digunakan dalam bidang penjualan, sales. The hunter wants to just kill, make a sale and go off. But a farmer, dia sentiasa nak satu persahabatan dengan dia punya klien. Kerana dia nak klien dia beli lagi makanan atau bahan yang beliau hasilkan. So that's the farmer. Dia nak long term. A hunter is just short term. Dia selalunya cari bila satu buruan dia dah habis, dia cari buruan yang lain. The next victim siapa pula ya dia nak buru. Dalam bidang penjualan pun sama. So, macam mana ya berkaitan dengan kita pula? Why must we in teaching or in education also think like farmers and not like a hunter? Can we go to the next slide, please? So, kalau kita dalam teaching ya, think like a farmer, not a hunter. Kalau kita lihat seorang petani ya, mula-mula dia kena cari tanah di mana dia nak tanam. Where? Kemudian yang kedua dia akan tanam, plant. Yang ketiga dia akan tambah baja ya. Add manure, add fertilizer. Tengok dari mana dia boleh dapat. Yang keempat, sepastinya dia kena siram dengan air. Ada benda yang dia kena cabut kerana itu akan mengganggu pertumbuhan apa yang beliau tanam. Dan yang keenam, sepastinya akan menuai hasil dia. Yang ketujuh, membajak semula dan tanam semula. Dalam pendidikan, kalau anda lihat di sebelah kanan, kita kena pasti sediakan tapak peluang untuk pembelajaran anak murid kita. Right? We find the right platform. Kita ada di sebuah sekolah, kita sediakan pentas untuk anak murid kita. Kita pastikan mereka selesa dengan apa yang kita sediakan. Yang kedua, kita mengasuh anak murid. Seorang petani, dia akan tanam, dia akan jaga. Kita mengasuh anak murid yang datang di bawah jagaan kita. Tak kira dia warna apa, bahasa apa, agama apa dan sebagainya. Every child matters. Yang ketiga, kita akan beri bantuan sokongan. Kalau seorang petani dia bagi baja, kita bagi bantuan, kita bagi sokongan emosi. Kita bagi semangat, kita bagi motivasi kepada anak murid kita. Kita buat intervensi tambahan bila kita lihat ada kekurangan. Ada perkara yang harus ada, must have, not nice to have. Ada perkara yang kita sentiasa perlu buat untuk anak murid kita. Kita kena jaga mereka supaya mereka selamat. Kita kena pastikan mereka terlibat dalam PDP dalam kelas, bukan duduk senyap dalam kelas. That is the must have, not nice to have, ya. Yang kelima, kita harus sentiasa tegur apa yang betul, apa yang tepat untuk anak murid kita. Itu weeding bagi seorang farmer, kita pun kena sentiasa tegur.
pada anak murid kita yang tidak perlu. So, rumput rampai ni apa? Apa yang akan mengganggu pertumbuhan apa yang ditanam oleh seorang petani. So, kita pun mengasuh seorang murid. Apa-apa perkara yang mengganggu pengasuhan, pembelajaran anak murid kita, kita kena betulkan. So, the do's and the don'ts. Yang keenam, apa hasil kita? Hasil kita nak melahirkan ahli masyarakat, warga yang berguna, a good citizen. Itu matlamat akhir falsafah pendidikan. Kita tak boleh hasilkan semua doktor, semua petani. Kita every job matters. Why is a farmer important? 3 kali sehari, doktor kita pergi jumpa bila kita sakit. Tetapi petani, kita kena ingat tentang seorang petani 3 kali sehari. Waktu sarapan pagi, waktu makan tengah hari, waktu makan malam. Kalau ada makanan lebih itu di antara makan-makan itu, sememangnya kita akan ingat seorang petani. Because it's the farmer who puts food on our table. Kita mungkin tak nampak sebab kita pergi ke supermarket dan beli makanan. Tapi makanan itu datang daripada seorang petani. So, apa jua kita menghasilkan seorang murid hari ini kalau ada seorang anak murid kita jadi doktor, jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Segalanya bermula daripada seorang guru. Kita yang melahirkan ahli masyarakat yang berguna. Jangan buat perkara yang tak betul mengikut apa yang diperlukan di negara kita. Paling mudah seperti yang tertera dalam rukun negara kita. Dan kita mulakanlah, kalau petani tanam semula, kita ulang proses pengasuhan dan pembelajaran semula dengan kohort murid kita yang baru ini. Dan proses ini akan berulang tahun demi tahun. Beratus-ratus, beribu-ribu murid melalui pendidikan di bawah kita. Itu untuk kalau cikgu, kalau seorang pemimpin ya, ingat kalau petani dia tak menjerit kepada apa yang dia tanam. So, kita sentiasa perlu ingat, kita kena faham siapa di bawah kita kalau kita jadi pemimpin, pengetua, guru besar, atau kita bertugas di PPD, JPN, kementerian dan sebagainya. Kita memahami cabaran-cabaran mereka. Ini saya suka, guide without pressure. Tak payahlah bagi tekanan. Ada banyak cara untuk dapatkan kerja itu boleh berjalan dengan yang baik. Dan sometimes bukan semua orang ada tahap yang sama. Ada cikgu kita laju buat kerja, ada yang slow sedikit. Kita bagi sokongan. Kita menyokong usaha, bukan menyokong kelajuan. Acknowledge effort, not just speed. Kalau seorang murid atau seorang pemimpin, seorang anak buah kita, cikgu kita tak hebat, jangan nak buang terus. We need time. Saya selalu dulu amalkan wait time. Bila saya ada staff di bawah saya beri sesuatu tugas, I will give wait time because I know people progress differently. Potential needs time to blossom. So be patient, just like a farmer has to be patient with his plants, right? Then provide time to excel. Choose the best plants for the soil. Of course, it's not easy for us to choose. Kita dapat guru yang dihantar kepada sekolah kita. Jadi kita pemimpin ni, kita kena mengasuh mereka lah. And then kita tahu setiap cikgu kita ni ada kelebihan yang berbeza. Ada brand dia sendiri. Dan kita cari apa kelebihan-kelebihan cikgu. Itulah tugas seorang pemimpin. You must know every teacher. What they are facing, what they are going through. Dan jangan lupa irrigate and fertilize seperti seorang petani. Macam semua anda yang berada dalam sesi hari ini adalah untuk your development. Inilah baja untuk anda semua. Kita seseorang kalau ada masalah, kita beri dia, kita bantu dia dengan tools, dengan training. Dan jangan kedekut untuk beri praise, untuk beri penghargaan. Kita ni kadang-kadang kedekut. Kadang-kadang kita cikgu pun boleh jadi kedekut. Kita jadi PGB pun kita kedekut nak cakap, thank you, please, you have done a good job. Actually, it's also tak ada nilai, tak ada tak ada bayaran apa-apa pun if we want to praise. Of course, we must praise genuinely and generously.
Dan kalau ada yang mengganggu, ada negatif, ada toxic environment, kita kena betulkan kerana toxic environment dia boleh ganggu the healthy work environment. Sama seperti seorang petani, dia kena keluarkan rumput rampai yang tak berguna tu. And jangan lupa ada masanya kita have good season and bad season. Kalau datang banjir pula, habis satu hasil seorang petani. So kalau ada masanya keputusan SPM kita turun. It's okay. Kita lihat apa yang kita boleh ubah. Prepare the team for challenges. Yes, leadership is complex. Sama juga seperti bagi seorang petani. But nurture your team, bagi sokongan. So last slide please. Remember, buku adalah beban latihan untuk minda. Ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Go out, look for that knowledge, look for it in books dan sebagainya. Tugas kita adalah berat sebagai guru, sebagai pendidik, walaupun kita bertugas di PPD, JPN, KPM atau di sekolah dan di mana juga kita berada. Tugas kita adalah berat. Ia berkait rapat, right? Dengan apa yang kita nak lakukan untuk negara. Kita adalah barisan hadapan untuk masa depan negara. It is easier to build strong children than to fix broken adults. So let's do it the right way. Let's do our best for education in the country. And finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Perkongsian yang bertajuk The Hunter versus Farmer. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberikan kita panduan untuk kita meningkatkan lagi kerja buat kita seharian di sekolah. Baiklah kita akan bergerak seterusnya ke slide yang kedua, iaitu slide perkongsian oleh pembentang pada petang ini yang kita jemput khas adalah Encik Hasbullah bin Idris dari Institut Aminuddin Baki. Encik Hasbullah sudah ada di talian okey, itu dia Encik Hasbullah bin Idris Oh, handsome orangnya Baik, selamat datang ke CDL Hands On Online. Tambah sekali saya ucapkan banyak terima kasih lah di atas kesudian bersama-sama kita pada petang ini untuk berkongsi-kongsi pengalaman dan tajuk yang dikongsikan pada petang ini amat menarik lah khususnya untuk guru-guru di sekolah Baik, sebelum saya teruskan serahkan kepada Cik Hasbullah saya ingin bacakan sikit sebanyak latar belakang Cik Hasbullah bin Idris ni untuk makluman sidang pendengar, sidang penonton sekalian lah Baik, saya bacakan terlebih dahulu Encik Hasbullah bin Idris ni bukanlah calang-calang orangnya kalau tengok di sini berkelulusan dari UiTM dan juga Universiti Malaya kemudian saya ingat ini dalam bachelor language Library and Information Science. Library Information Science Selain daripada itu Cik Hasbullah juga memiliki sijil perguruan bahasa Jepun boleh bahasa Jepun ni dari Foreign Language IPG Kampus Bahasa Antarabangsa dan Diploma Perguruan Malaysia Sains daripada Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Baik, penulis ataupun Encik Hasbullah ini berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan, Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan di Institut Aminuddin Baki, Kampus Anstek, Negeri Sembilan. Dan sebelum ini pernah berkhidmat sebagai penolong PPD Seremban, Pegawai Pendidikan Daerah Seremban di Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran
PPD Seremban, ya, dan merupakan seorang yang aktif lah dalam penulisan ilmiah, ya. Dan kalau tengok di sini banyaklah penulisan ilmiah yang telah diterbitkan, ya, dan juga sering terlibat, ya, dalam aktiviti sama ada di peringkat negeri, tempatan, malah antarabangsa, ya. Antaranya pernah bertugas sebagai instruktur pengurusan koleksi dan pemprosesan bahan perpustakaan kepada pengurus perpustakaan sekolah di Jakarta, Indonesia, ya. Anjuran Asosiasi Pekerja Informasi Seluruh Indonesia, ya. Dan juga dari beberapa lagi lah, ya, daripada Universitas Indonesia, saya baca banyak lagi lah, ya. Dan aktif, ya, dalam bidang information dalam bidang perpustakaan tadi, ya. Dan kini, ya, Cik Hasbullah telah dilantik sebagai panel agenda literasi maklumat negara untuk seksyen perpustakaan sekolah, anjuran bersama perpustakaan negara Malaysia, ya. Jadi dengan pengalaman yang amat luas tadi, ya, jadi petang ni alhamdulillah, ya, kita bersyukur, ya, dapat seorang figure yang hebat ni. Jadi kita sama-samalah, ya, congkir peluang, dan seperti biasa kita akan mula beri peluang pada Cik Hasbullah untuk berkongsikan apa nama ni, input sedikit. Selepas itu di hujung rancangan nanti, ya, kita ada akan beri ruang lah untuk Q&A sikit, ya. Kalau ada soalan bolehlah bertanya, ya, kepada Cik Hasbullah InsyaAllah. sendiri, InsyaAllah. ya. Jadi Okay, ya, saya ya, Cik Hasbullah. Doktor, saya nanti saya nak share screen pun tak ada masalah. Boleh, sila. Nanti macam biasalah, ya, share screen, boleh cakap macam biasalah, ya. Dan saya dengan ni menyerahkan kepada Encik Hasbullah, ya, untuk meneruskan apa nama ni slot CDL kita pada petang ini. Dipersilakan Encik Hasbullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam madani dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Abdul Hadi kerana memperkenalkan diri saya, ya. Saya tak adalah hebat macam tu, sebenarnya saya biasa-biasa je. Okey, banyak perkara yang telah perkatakan mengenai saya, sebentar tadi. Jadi saya hanyalah dah berkongsi sedikit apa yang saya ada kepada semua rakan-rakan guru di sekolah lah, ya. Berkaitan dengan literasi maklumat, mungkin ada di antara kita yang pernah dengar perkataan literasi maklumat, ada yang first time dengar perkataan literasi maklumat, tapi marilah kita lihat bersama-sama apakah itu literasi maklumat dan apa yang berlaku sebenarnya literasi maklumat di sekolah dan apa impak dia kepada negara kita, ya. Jadi saya dengan itu akan share screen. Okey, boleh, ya. Kalau tak faham nanti boleh bertanya pada penghujung sesi nanti, ya. Boleh nampak, ya, doktor? Ya, sila. Hmm. Okey, baiklah. Sebenarnya untuk perkongsian kita, lebih kepada perkongsian pada petang ini adalah saya ingin membawa semua audiens, ya, kepada empat perkara, ya, yang saya sempat masukkan dalam saya punya presentation pada petang ini, ya. Kiranya apa yang saya persembahkan pada petang ini adalah santai-santai sajalah, tidaklah berat, ya. Saya akan cuba mengupas tajuk ini agar ia lebih dekat kepada kita lah. Okey, saya akan bawakan semua kepada definisi literasi maklumat itu. Dan kita juga akan berkenalan sedikit berkaitan dengan kitar hidup maklumat, information life cycle, dan juga model literasi maklumat yang digunakan di sekolah-sekolah di negara kita, sebab untuk pengetahuan semua, Dr. Abdul Hadi dan semua yang berada dalam talian pada petang ini, di negara kita menggunakan model literasi maklumat ini di pusat sumber sekolah, dan dilaksanakan oleh guru perpustakaan media sebenarnya. Okey, dan pada masa yang sama juga setelah itu nanti saya akan pergi kepada kepentingan literasi maklumat, dan kita juga akan melihat nanti mengenai potensi sumber-sumber maklumat yang ada di sekolah, sama ada kita sedar ataupun tidak. Saya just share, dan akhir sekali kita akan pergi juga kepada
apa yang literasi maklumat boleh bantu ataupun memberikan semangat kepada kita lah ya. Sebenarnya literasi maklumat tak jauh pun daripada hidup kita ya. Dia sentiasa bersama dengan kita setiap hari. Selagi kita bernafas di dunia ini, maklumat itu sentiasa berada dengan kita. Cuma beza kita dengan maklumat itu adalah kita akan sampailah kita punya tarikh kita untuk apa? Pergi kan. Tapi kalau maklumat itu dia sentiasa apa tu ada dan itu nanti kita akan lihat dalam kitab hidup maklumat lah. Okey, izinkan saya pergi kepada slide yang pertama berkaitan dengan apa maksud information literacy ataupun literasi maklumat Sebenarnya kepada rakan-rakan guru dan kepada semua pada petang ini, literasi maklumat ini sebenarnya adalah sebahagian daripada disiplin sains perpustakaan dan sekarang ini telah digunakan pakai oleh kebanyakan bidang especially bidang sains komputer bidang pengurusan maklumat, bidang sains maklumat. Mereka gunakan konsep information literacy ini daripada bidang sains perpustakaan. Oleh yang demikian, definisi yang saya ambil ini adalah daripada badan-badan yang ada authority di dalam bidang sains perpustakaan di seluruh dunia, iaitu antaranya adalah yang saya gunakan pada petang ini adalah American Library Association ALA dan juga SILIP. Selain daripada kita juga akan menggunakan definisi daripada Perpustakaan Negara Malaysia Baik, sebenarnya secara umumnya seperti yang kita lihat dalam paparan ini literasi maklumat itu sebenarnya merujuk kepada keupayaan kita sebagai seorang individu yang boleh berfikir secara kritikal, okey, dan juga membuat penghakiman dengan terhadap maklumat yang kita pilih ataupun kita gunakan setiap hari cuma bezanya adalah di mana sumber yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan menjadi tanda tanya sama ada sumber yang kita ambil itu sama ada dia ada authority di sini bermaksud sumber yang sah, yang sahih yang ada rujukan yang boleh dipercayai sebentar nanti kita akan lihat kepada ciri-ciri maklumat tu di mana sebenarnya dia berkait rapat dengan diri kita, bagaimana kita menggunakan maklumat, di mana kita mencari maklumat itu dan setelah itu bagaimana kita sebarkan maklumat itu. Adakah kita menggunakan maklumat yang benar sebelum kita sebarkan ataupun kita ambil saja maklumat itu dan sebarkan kepada orang lain begitulah lebih kurangnya takrifan literasi maklumat Tetapi di dalam konteks negara kita Perpustakaan Negara Malaysia sebagai tunjang kepada perkembangan literasi maklumat di negara kita ini telah mengeluarkan satu definisi iaitu ia menjelaskan bahawa literasi maklumat di negara kita adalah merujuk kepada keupayaan untuk mengenal pasti, menilai, mengurus, mencipta berdasarkan kepada pelbagai medium dan format. Kenapa ada pelbagai medium dan format? Kalau tuan-tuan dan puan perhatikan sekarang ini uh, dulu kita banyak gunakan printed materials traditional materials buku bila kita tengok pasal bahan bacaan di perpustakaan kita tak lari daripada buku bahan bercetak tetapi seiring dengan ledakan teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan dunia dan teknologi kita lihat bahawasanya revolusi maklumat itu telah bertukar daripada konvensional dan tradisional kepada online digital dan sebagainya. Oleh yang demikian di dalam takrifan literasi maklumat di negara kita, kita juga mengambil kira medium dan format tersebut Maksud sekarang ni kita dah ada handphone kan, masing-masing dah ada handphone, ada gadget. So dalam tu kita boleh dapat e-book dan sebagainya. So itu kita consider sebagai bahan maklumat cuma dalam bentuk yang berbeza ataupun format yang berbeza. Okey. Saya jelaskan dengan orang kata bahasa yang boleh difahami jadi itu adalah literasi maklumat dia lebih kepada keupayaan kita mencari maklumat, lepas tu kita memilih maklumat itu sesuai dengan apa yang kita nak dan cuma di sini adalah question mark kat situ sama ada kita dapat maklumat tu daripada mana, adakah sumber yang sahih ataupun tidak. Okey, itu yang antara yang perlu dipertimbangkan sebelum kita kongsi ataupun kita gunakan maklumat seharian dalam hidup kita untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi ada kalanya maklumat itu diperlukan sangat penting akan mempengaruhi hidup kita sebenarnya maklumat ini. Itulah antara kekuatan maklumat sebenarnya dalam hidup kita. Dan apabila ada literasi maklumat ini kita akan jadi lebih orang kata sensitif, lebih celik lagi nak tahu maklumat yang kita gunakan ini penting
Mungkin nak disebarkan kepada kawan-kawan ataupun orang ramai yang memerlukan. Jadi pastikan sebelum disebarkan tu maklumat itu mestilah dalam sumber yang authority, yang ada kesahan, yang ada orang kata rujukan, macam tu ya. Sebab bila kita kongsi maklumat yang tak betul, maka akan berlakulah pelbagai perkara negatif yang juga akan saya sertakan sebentar lagi. Baiklah. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang Dr. Abdul Hadi ada sebut tadi ya, saya juga merupakan salah seorang daripada panel Agenda Literasi Maklumat Kebangsaan ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris National Information Literacy Agenda ataupun NILAI. NILAI ini sebenarnya bertitik tolak daripada kekangan standard literasi maklumat yang masih belum ada di negara kita. Jadi satu kumpulan ya yang membentuk nilai ini sedang sebenarnya berusaha untuk menjadikan kerangka dan juga standard literasi maklumat acuan negara kita ya. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat tadi ya, definisi literasi maklumat yang kita ambil kebanyakannya daripada negara barat which is tak sama dengan konteks di negara kita ya. Jadi sementara kita nak menunggu menghasilkan standard juga kerangka literasi maklumat di seluruh negara, pada masa yang sama juga Perpustakaan Negara Malaysia telah juga datang dengan satu matlamat ataupun hala tuju ataupun hasrat untuk melihat masyarakat di negara kita ini celik maklumat. Okey, apa yang ingin dihasratkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dalam memperkatakan mengenai celik maklumat ataupun apa yang kita katakan individu celik maklumat ni di negara kita ni kita cerita pasal negara kita. Orang yang ataupun individu yang kita katakan sebagai celik maklumat ini adalah mereka yang berkebolehan dan berkeupayaan dan menepati kriteria-kriteria yang disenaraikan dekat depan ni Iaitu yang pertama, boleh mengenal pasti maklumat untuk keperluan semasa. Kemudian seseorang individu di Malaysia itu, rakyat Malaysia itu yang dikatakan celik maklumat boleh membina strategi pencarian maklumat secara efektif, berkesan dan juga cekap. Yang seterusnya, seseorang individu celik maklumat di negara kita ini boleh menilai maklumat secara kritis untuk mendapatkan maklumat yang lebih berkualiti. Dan yang seterusnya, boleh mengurus maklumat dalam pelbagai media dan format secara bersistematik. Kemudian, ini sangat penting juga individu celik maklumat di Malaysia mampu menggunakan maklumat secara beretika dengan memahami isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan maklumat tersebut. Dan seterusnya, individu celik maklumat di Malaysia dihasratkan agar boleh mencipta ilmu baru berasaskan maklumat yang diperoleh untuk menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Ini ada kaitan dengan kita hidup maklumat. Sebentar nanti saya akan tunjukkan. Dan yang akhir sekali adalah kita hasratkan, kita harapkan pada masa akan datang rakyat di negara Malaysia yang celik maklumat ini adalah mereka yang boleh menyebarkan dan berkongsi maklumat secara bertanggungjawab. Itu yang kita nak lihat sebenarnya. Dia sebar dan kongsi maklumat itu dengan bertanggungjawab. Ada responsibility dekat situ. Kepada individu dan juga masyarakat melalui pelbagai medium dan format. Kita perhatikan sebentar tadi kan saya ada jelaskan berarti mengenai medium dan format sebab kita seiring dengan ledakan teknologi maklumat perubahan teknologi so kita letaklah juga di sini pelbagai medium dan format Ini berkaitan dengan agenda literasi maklumat kebangsaan di mana itulah tadi kriteria yang kita ingin lihat pada masa akan datang. Itulah rakyat Malaysia yang celik maklumat Okey, seterusnya mari kita lihat ciri-ciri maklumat saya akan terangkan sedikitlah mengenai ciri-ciri maklumat Baik. Okey, baiklah. Ciri-ciri maklumat antaranya adalah seperti yang dalam paparan inilah sentiasa boleh diakses tepat, boleh dipercayai sumbernya of course relevant ataupun diperlukan dan kita perlukan juga maklumat tu mestilah lengkap kita tak nak maklumat yang tak lengkap ataupun separuh-separuh dan kalau boleh maklumat yang kita perlukan itu perlulah terperinci maksudnya memenuhi kehendak kita maklumat tersebut dan dia ada kos dan nilai. Maksudnya dekat sini saya lebih berminat nak menerangkan berkaitan dengan kos dan nilai ni sebab yang atas tu yang saya sebutkan awal-awal tadi tu boleh difahami dengan mudah tapi mungkin ada yang tidak faham lah saya rasa mungkin ada yang tidak faham mengenai kos dan nilai. Dia begini,
ada certain maklumat, ada setengah maklumat yang kita nak akses tu perlu bayar. Tu dia melibatkan kos lah. Contoh mudah macam katakan kita melanggan perkhidmatan Netflix contohnya kan, ataupun internet contohnya kan yang ada data dan sebagainya, maka dia melibatkan subscription fees ataupun yuran langganan. Maka kita katakan bahawa untuk mendapatkan maklumat itu memerlukan kos ataupun katakan kalau kita nak sesuatu maklumat berharga kita akan membayar sejumlah wang ataupun kos yang perlu ditanggung untuk mendapatkan maklumat yang berharga itu. Jadi itulah maksud dia antara ciri-ciri maklumat. Dan yang seterusnya adalah nilai. Dia ada kaitan dengan kos juga. Maklumat dia punya nilai dia adalah bergantung kepada situasi. Um, ada kadang-kadang setengah situasi kita lihat maklumat itu menjadi sangat bernilai. Especially kalau kita contohlah kan dalam dunia perniagaan ataupun saham contohnya kan. So pelabur-pelabur ni akan pergi kepada skrin besar di BSKL tu akan tengoklah perubahan harga saham dan sebagainya kan. Mungkin mereka melabur dalam syarikat-syarikat yang listed dalam BSKL tu. Maka bagi mereka pada masa itu maklumat yang dipaparkan, data yang dipaparkan pada masa itu adalah sangat bernilai kepada mereka dan ada juga maklumat yang kurang bernilai, maksudnya maklumat yang tidak memberikan apa-apa makna kepada kita, tapi dia masih dalam bentuk maklumat itulah maksudnya nilai itu dalam ciri-ciri maklumat Okey, saya akan pergi kepada kitar hidup maklumat. Sebenarnya macam kita manusia lah kan. Kita pun ada kitar hidup kita daripada kita baby kanak-kanak lepas tu kita jadi remaja, kemudian kita jadi dewasa. Of course lepas tu kita akan jadi orang yang warga emas kan. Sebelum dipanggil oleh ilahi kan, betul tak? Tapi kalau kitar hidup maklumat ni dia tak ada expiry macam kita. Dia sentiasa orang kata sentiasa round macam tu berpusing-pusing Dia takkanlah berhenti macam kita akan berhenti tapi dia tidak, dia terus saja. Baik, apa kita bagaimana kita lihat kita hidup maklumat ni, mari kita saksikan sama-sama. Okey, sebenarnya dalam information life cycle dia ada fasa ni lah dan benda tu memang berlaku dalam kehidupan kita seharian pun Kita kena terima hakikat bahawa maklumat itu sentiasa dicipta setiap hari. Bila kita bangun daripada tidur pada esok hari, kita akan dapat banyak maklumat baru. Begitu juga pada malam ni. Contoh, ni petang dekat office katakan. Kan malam karang mesti dapat maklumat baru. Macam saya cakap tadi, maklumat tu sentiasa dicipta dan ada semua yang menyebabkan maklumat itu dicipta. Okey, macam saya cakap tadi dalam kita hidup maklumat, dia ada beberapa fasa. Yang pertama adalah maklumat itu sentiasa dihasilkan, produce. Apa saja yang berlaku di dunia kita? Apa saja yang berlaku? Contoh, 2 hari lepas, kalau tak silap saya, mungkin rakan-rakan pun ataupun tuan-tuan dan puan pernah ada rasa kan, betul tak? Dalam talian ataupun dalam Facebook ataupun Instagram, kita tak dapat akses kan? Betul kan? Itu adalah salah satu fenomena ataupun satu insiden yang berlaku. Ada yang kata kabel dasar laut di negara Teluk tu telah dipotong dan sebagainya. Ada macam-macam lah. Jadi itu semua melibatkan maklumat. Apabila ada sesuatu perkara berlaku, kita katakan itu adalah maklumat. Cuma sekarang ni kita nak tengok sumber tu dekat mana Nah, di mana sumber tu datang. Jadi dalam menghasilkan maklumat itu tadi, maklumat baru tadi, contoh macam Facebook kita tak boleh buka, Instagram tak boleh buka kan contohnya. So maklumat itu telah pun dihasilkan menerusi insiden tadi kan. Kemudian maklumat itu pun dikongsi dan diterbitkan. Dah tahu dah berlaku kabel tu putus lah apalah, dia tak boleh nak buka Facebook dan semua. So kita masih ada handphone ni kan, kita pun cakap lah dengan kawan-kawan kita. Facebook ni tak boleh buka lah. Tanya dengan kawan-kawan lain kan, Facebook kau boleh buka tak? Contoh macam tu kan. Tu kongsi. Alright. Dan tiba-tiba ada juga orang kongsikan dalam dalam mesej ke apa ke, tiba-tiba ada dalam berita ke diterbitkan So maksudnya apabila maklumat itu dicipta, maklumat itu confirm akan dikongsikan dan diterbitkan. Kenapa perlu dikongsi dan diterbitkan? Untuk makluman orang ramai. Macam itulah, macam COVID-19 dulu kan. Betul tak? Kita akan duduk dekat depan TV, kita akan tengok laporan COVID harian Maklumat lah yang baru dihasilkan pada setiap hari. Mengenai data COVID, berapa orang yang masuk ICU, berapa orang yang dah sembuh, berapa orang yang masih kena COVID dan baru nak kena pasti kes. Itu semua maklumat Dan dikongsi dia dalam
media elektronik dan diterbitkan dalam bentuk laporan Dan apabila kita dapat semua maklumat itu telah dikongsi dan diterbitkan, maka dia akan pergi kepada fasa seterusnya yang kita bagi sebagai organize. Maklumat itu perlu organisasikan, disusun maksudnya disimpan. Kenapa perlu disimpan dan disusun? Kenapa perlu buat macam tu? Sebab supaya nanti pada masa akan datang kita mudah nak ambil ataupun kita nak retrieve nak ambil balik, nak search dia balik senang. Macam contohlah paling mudah kita lahir dekat dunia ni kan. Betul tak? Kita lahir, maklumat diartikan kita lahir di dunia. Kemudian kita lahir bersama dengan ada surat beranak kan. So maklumat tu nanti dikongsi masa bila kita lahir je, ayah kita dengan mak kita pun sebarlah berita yang kita dilahir kan dekat semua adik-beradik dia, dekat datuk nenek kita semua. Kemudian kita datang dengan surat beranak kan. So maklumat kita tu pasal kita tu disimpan dari mak bapak kita. Kan? Disimpan dari elok. Kenapa? Mak ayah kita perlu simpan surat beranak kita tu sebab nanti ada tujuan-tujuan yang lebih penting. Mudah nak dicari sebenarnya. Itu pemahaman yang lebih mudah lah. Kemudian akhir sekali apabila kita telah susun dan ambil maklumat tersebut, maka macam saya cakap tadi lah, dia akan dicari semula atas pelbagai tujuan. Dia ada tujuan dia kenapa maklumat itu perlu dicari semula. Macam rakan-rakan ataupun tuan-tuan dan perempuan sekarang tengah isi e-filing kan. Kenapa perlu simpan semua maklumat pasal pencukaian sebab nanti nak buat apa tu nak claim balik kan, nak refund balik tax tu kan, so perlu simpan. Kemudian dah susun tu nak cari semula senang nak isi e-filing punya form. Dan akhir sekali maklumat yang digunakan tadi tu akan menghasilkan maklumat baru lah. Contohnya macam saya cakap tadi lah, rakan-rakan ataupun tuan-tuan dan perempuan sedang kemaskini e-filing kan. Sebelum ni kosong aja, maklumat tu tak ada. Sekarang dah ada maklumat baru. Betul tak? Jadi itulah dia life cycle of information. Maksudnya maklumat itu akan dihasilkan, kemudian dia akan dikongsi, diterbitkan, kemudiannya disimpan, disusun. Kenapa? Sebab nanti dia akan di-retrieve, akan dicari semula. Kenapa nak dicari semula? Sebab kita nak hasilkan maklumat yang lain pula. Dan dia akan berpusing begitu. Itulah maksudnya information life cycle ni. Dan kemudian saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan. Inilah contoh dia maklumat yang dihasilkan. Biasanya kalau kita tengok dekat sini bidang sains dan teknologi lah, dia punya kitar maklumat dia sangat laju. Sebab kita tahu nature of the study ataupun apa orang kata kecenderungan ilmu di dalam bidang sains dan teknologi itu, dia punya kitar hidup maklumat dia sangat laju. Sebab setiap hari sentiasa ada penemuan, ada invention, ada research yang dilakukan di makmal dan terdapat banyak inovasi ataupun invention yang dijumpai oleh penyelidik. So that is why cycle dia laju. So dekat situ produce, dia buat dekat mana. Kalau tuan-tuan dan puan tengok kat sini, dia tengah buat apa tu, uji kaji di dalam makmal kan. So dia perlu ada prosedur untuk melakukan eksperimen agar dia mendapat hasil. Of course dia akan bina hipotesis dulu sebelum dia nak melaksanakan eksperimen. Nak tengok nanti betul tak nanti hipotesis yang dibina tadi tu nanti sama tak dengan apa yang dia dibuktikan tak dengan dia punya finding dalam eksperimen dia. Contohlah begitu. Itu dia produce dan dia lepas dia produce nanti dia akan pergi kepada sharing kan, dia akan share nanti. Ni betul tak? Dia dah dapat penemuan dalam dia punya kajian ataupun di makmal. So dia akan bawa kepada share, dia akan share benda tu. Dan sekarang macam kita tahu kita dah hidup kita ni dah dikelilingi dengan teknologi maklumat kan, teknologi internet dan sebagainya. So ada pelbagai platform untuk kita share maklumat kita. Of course yang paling mudah sekali, yang paling popular adalah media sosial. WhatsApp, Facebook. Kalau bidang akademik ni biasalah paparan-paparan yang saya tunjukkan inilah akan letak dalam jurnal, akan publish dalam jurnal, akan letak dalam Google Scholar. Okey. Dan pelbagai lagi orang kata platform lah. Okey. Kemudian apa yang berlaku selepas share tadi, kita akan organize. Kita akan susun balik maklumat-maklumat kita. That is why lah ada big data. Big data itu sebenarnya kalau di organisasi bermotifkan keuntungan, big data itu sangat nilainya sangat tinggi sebab organisasi memerlukan data untuk membuat keputusan kerana setiap saat setiap data yang ada pada organisasi tersebut memberikan kita panggil sebagai competitive advantage berbanding dengan industri ataupun organisasi yang lain. Sebab bila dia ada banyak data yang sangat baru ataupun data yang sangat banyak,
maka kita boleh katakan organisasi itu dia memiliki competitive advantage berbanding dengan syarikat yang lain. Kalau kita bawa kepada organisasi kita di Kementerian Pendidikan ataupun di sekolah dan sebagainya, data-data ini adalah data-data yang bernilai. Yang sebentar nanti saya akan tunjukkan sumber-sumber maklumat yang ada di sekolah. Kita memang ada big data kita kat sekolah, dan bagaimana kita menggunakan data, bagaimana kita memanipulasikan data tersebut, itu adalah satu persoalan, sebab salah kita menginterpretasi ataupun mentafsir data, maka dia akan memberi kesan kepada keputusan yang kita nak buat. Baik, itu organize. Data perlu ditadbir dan perlu disusun. Sebab apa, nanti kita nak ambil balik dia kan, nak retrieve balik dia seperti yang saya tunjukkan kat sini. Fine. Okay. Kalau dalam dunia akademik, bila kita nak mencari maklumat, biasanya kita akan guna digital library. Sekarang ni orang sibuk cerita pasal digital library, repository, itu semua adalah platform untuk pencarian maklumat. Kita ada OPAC, kita ada Open Access Journal, kita ada macam-macam lagi lah, MySite dan sebagainya. Itu semua adalah platform untuk pencarian maklumat akademik. Contohnya macam katakan rakan-rakan dan tuan-tuan dan puan di sekolah, mungkin tak ada, mungkinlah tak ada subscription kepada database di universiti, penggalan data universiti yang ada jurnal akademik. Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi boleh pergi kepada ERIC database. ERIC database yang memang free, kita boleh akses untuk bidang pendidikan. Ataupun boleh juga gunakan Google Scholar yang kebanyakan dia akan diambil daripada open access. Tu kita nak mencari bahan lah. Of course, jurnal-jurnal tadi, kajian-kajian tadi tu semua adalah maklumat baru. Maklumat yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal, telah diterbitkan dalam bentuk disertasi, dan telah diorganize di dalam pengkalan data di universiti ataupun pengkalan data di setiap pencari setiap tempat yang saya katakan tadi. Contohnya macam repository. Repository itu adalah bagaimana ditadbir bahan-bahan maklumat tadi, dimasukkan dalam repository. Kemudian dia akan ada search engine dekat situ untuk kita dapatkan balik, fine, untuk dapatkan balik artikel yang kita nak, thesis yang kita nak, disertasi yang kita nak dalam tu, itu adalah fine. Dan kemudian use, bagaimana kita nak menggunakan maklumat tu nanti, bergantung kepada kehendak kita. Mungkin kita nak print, mungkin kita nak bentang kepada orang lain, mungkin kita nak just share saja, itu bergantung kepada kehendak masing-masing lah. Ini yang saya ambil ni banyak kepada academic world, dunia akademik. Dan itu saja berkaitan dengan kita hidup maklumat yang saya cakap tadi. Maklumat itu sentiasa akan dihasilkan, maklumat baru, kemudian dia akan bagi balik maklumat yang lagi baru, macam tu. Dan saya ada jelaskan sebelum ini berkaitan dengan literasi maklumat di negara kita, especially di sekolah-sekolah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, literasi maklumat adalah salah satu daripada tanggungjawab guru perpustakaan dan media di sekolah, di mana mereka perlu melaksanakan aktiviti literasi maklumat ini, sama ada dalam bilik darjah, sewaktu PDPC ataupun di luar bilik darjah. Dan aktiviti literasi maklumat ini berlaku dengan menggunakan model literasi maklumat yang kita panggil sebagai Big Six, Big Six, dan ataupun Super Three. Tapi biasanya kita guna Big Six lah. Model literasi maklumat Big Six ini dipilih kerana ia sangat sesuai dalam environment ataupun persekitaran sekolah. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan juga, dalam model literasi maklumat Big Six inilah dia mencukil kemahiran berfikir, kemahiran membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi, kerjasama, selain daripada meningkatkan lagi orang kata inquiry penemuan murid-murid kita. Bila kita laksanakan literasi maklumat ini, mereka akan sentiasa mencari-cari. Kita berikan tugasan kepada mereka dan mereka akan cari maklumat itu dan dibentangkan di dalam kelas ataupun di mana-mana saja. Itu berlaku dalam Big Six ni. Dan orang yang menghasilkan Big Six model ni adalah Michael B. Eisenberg dan juga Robert E. Berkowitz pada tahun 87. Mereka berdua adalah school librarian, pustakawan sekolah. Tetapi di negara barat, di Amerika, di UK, di New Zealand dan Australia, school librarian ni adalah mereka yang berkelulusan sains perpustakaan tetapi bekerja di perpustakaan sekolah. Okey, dalam Big Six ni, kenapa kita panggil Big Six? Sebab kita ada 6 proses ataupun 6 fasa
yang kita laksanakan sewaktu literasi maklumat berlaku. Itu kebanyakannya guru pustakaan media dah tahulah dan ada juga dimasukkan dalam buku panduan pengurusan Pusat Sumber Abad ke-21 yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan dan sekarang dikenali sebagai Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Alright, saya takkan terangkanlah yang basic ni sebab dia terlalu teknikal kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana kalau saya terangkan nanti dia akan drag masa, okay? Right, saya nak pergikan kepada kepentingan literasi maklumat tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini, ni saya petik daripada satu kajian yang dilakukan oleh Universiti Teknologi Malaysia, okey, berkaitan dengan tajuk penularan berita palsu di Malaysia. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat situ kita lihat kita tengok dekat situ punca berlakunya penularan berita palsu di Malaysia di negara kita ni antaranya adalah yang nombor 2 tu. Tahap literasi informasi dan media yang rendah. Itu sebabnya literasi maklumat ni penting Kemudian kita tengok juga penularan berita palsu di Malaysia ni ni dia tengok tak apa yang boleh apa dibawa kepada penularan berita palsu ni dia akan menyebabkan perkara-perkara berikut berlaku, menambah komplikasi masalah, menjejaskan ketenteraman dan keselamatan negara. Itu yang paling kita takut tu. Menggugat perpaduan masyarakat, mempengaruhi dan menghasut pemikiran dan tindakan masyarakat. Yang ini sangat bahaya. Bila literasi maklumat itu belum dibudayakan di sekolah, maka ini yang akan berlaku lah. Jadi itu sebabnya kenapa dalam kerja buat guru pustakaan media itu, mereka bukan setakat menguruskan pusat sumber sekolah, bukan setakat menguruskan aktiviti pusat sumber sekolah di sekolah masing-masing, tetapi juga pada masa yang sama mereka adalah frontliners yang mengasuh anak-anak murid di sekolah untuk memastikan anak-anak murid ini celik maklumat. Macam saya tunjukkan tadi kan, apakah aspirasi ataupun harapan Perpustakaan Negara Malaysia dalam melahirkan individu celik maklumat di Malaysia kat situ. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru terutamanya, nampak kan kenapa pentingnya informasi literasi ni Baik, pada masa yang sama juga ini adalah saya bawakan satu lagi laporan daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat situ tinjauan terhadap penyebaran dan impak berita palsu di media sosial. Kalau kita tengok dekat situ, okey. Of course 85.52% rakyat Malaysia ni yang terlibat sebagai responden menyatakan bahawa WhatsApp, Facebook dan TikTok merupakan aplikasi yang paling kerap digunakan. Memang betul saya pun selalu guna semua yang dinyatakan tu dan kebanyakan mereka dinyatakan bahawa 76.43% menyatakan bahawa mereka pernah menemui berita palsu di media sosial mereka. Maksud dekat sini apa? Mereka menyebarkan berita yang tidak benar tanpa ada rasa tanggungjawab kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah tugas kita sebenarnya sebagai pendidik untuk melahirkan generasi maklumat yang celik, maklumat yang bertanggungjawab terhadap maklumat yang disebarkan Dan antara cadangan intervensi yang kita lihat daripada laporan ini adalah kalau kita lihat dekat situ adalah mempromosi kempen klik dengan bijak secara meluas sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi ini bersesuaian dengan apa yang kita laksanakan di sekolah berkaitan dengan literasi maklumat ini Jadi maksudnya dekat sini literasi maklumat ini perlu dibudayakan di sekolah. Sebenarnya kita memang melaksanakan literasi maklumat itu sebenarnya tanpa sedar, tapi kalau boleh lebih terpandu lagi sebenarnya itu kerja buat guru pustakaan media lah mereka antara orang yang mahir di sekolah mereka juga adalah ejen penyebaran maklumat ejen maklumat di sekolah sebenarnya okey itu antara dua kajian yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan dan ini ada kita pergi kepada bahagian seterusnya adalah sumber-sumber maklumat yang ada di sekolah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan di sekolah lebih arif lebih tahu apa-apa maklumat yang ada di sekolah ni antaranya lah yang kita lihat contoh kalau macam dalam kalangan murid yang nombor 1 tu dalam kalangan murid maklumat yang dekat dengan mereka adalah D5 pelantar pembelajaran D5 of course pusat sumber sekolah, papan kenyataan, taman herba, mural. Sebenarnya saya nak bagi tahu kat sini satu sekolah tu sebenarnya adalah sumber maklumat dan untuk pengetahuan rakan-rakan guru di sekolah tuan-tuan dan puan-puan dalam talian
Kompaun sekolah tu ataupun school compound tu sendiri adalah sumber maklumat kepada semua di sekolah, ya. Tidak terhad kepada pusat sumber sekolah saja, ya. Apa saja maklumat-maklumat yang ada di sekolah itu adalah sumber maklumat kepada anak murid kita, ya. Jadi itu adalah sumber maklumat bagi pelajar. Bagaimana pula dengan guru-guru? Mungkin apa yang saya tulis ni yang saya tahulah, ya. Mungkin rakan-rakan guru di sekolah lebih lagi tahu, ya. Ini antaranya adalah Hermes, ya. APDM, SSDM, IDMI yang terbaru betul. SPLKPM, yang terbaru juga SCAS yang menggantikan SKPMG2 kan. Ini sumber-sumber maklumat yang ada di sekolah. Selain daripada itu, kita juga ada laporan-laporan. Laporan-laporan. Juga kita ada orang kata statistik. Statistik-statistik pencapaian murid, statistik kejayaan dan sebagainya. Itu semua adalah sumber-sumber maklumat bagi guru. Kemudian yang nombor 3 tu PBD, SCAS, E-Operasi, APDM, Hermes, RPS. RPS adalah rancangan pemajuan sekolah Okey, ataupun perancangan strategik ini adalah yang nombor 3 ni biasanya digunakan oleh pentadbir sekolah lah pengetua, guru besar, penolong kanan ketua bidang, ketua panitia ni. Pentadbir sekolah biasa akan bermain dengan sumber-sumber maklumat ini selain daripada pekeliling dan sebagainya yang kita nampak dekat nombor tu. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok kalau mungkinlah ada di kalangan kita ni tak pernah tengok laman web kementerian pergilah rajin-rajin tengok laman web Kementerian Pendidikan Malaysia Kenapa saya cakap macam tu? Sebab di laman web Kementerian Pendidikan Malaysia setakat ini memang lengkap maklumatnya di mana kita boleh lihat dekat situ ada directory kepakaran KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru di sekolah kalau nak tahu apa tu kepakaran individu-individu yang ada di Kementerian Pendidikan Malaysia di bahagian-bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia boleh lihat dekat directory kepakaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Boleh dapat dalam laman web KPM tu sendiri. Dan pada masa yang sama juga kita juga ada PPD, JPN, EPRD especially kalau kita nak buat kajian di sekolah sebagainya semuanya ada sumber maklumatnya di situ EPRD tu bukan setakat ada portal dia tetapi juga ada library di sendiri. So rakan-rakan jika nak buat kajian dan sebagainya boleh pergi kepada EPRD. Itu antara sumber-sumber maklumat yang ada di sekolah. Okey, yang ada di dalam kalangan kita lah di sekolah dan juga di Kementerian Pendidikan Malaysia Sebenarnya banyak lagi tapi ini antaranya lah Okey. Kemudian apa sumbangan literasi maklumat? Sebenarnya apa yang saya letak dekat sini orang kata tak adalah macam menyeluruh sangat cuma ini yang dikatakan macam ideal lah Antaranya adalah literasi maklumat ini macam saya cakap tadi um, dia membantu kita dalam membuat keputusan Pembuatan keputusan ini bukan setakat kepada pentadbir sekolah saja Pembuatan keputusan ini juga kepada guru-guru di sekolah. Dan dia sangat crucial apabila berhadapan dengan data-data yang berkaitan dengan akademik Contohnya macam skor PBD macam mana kita nak laksanakan intervensi. Maka data tersebut sangat penting dalam kita nak melaksanakan apa jua strategi dan pembuatan keputusan Dan pada masa yang sama juga, literasi maklumat juga memberi sumbangan kepada penambahbaikan berterusan maksudnya dekat sekolah tu kita boleh menambah baik lagi apa yang perlu melalui contohnya inovasi, kajian tindakan, semua itu dihasilkan melalui literasi maklumat Contoh macam kajian tindakan lah. Kita nampak satu fenomena yang berlaku di sekolah ataupun daripada data yang kita peroleh itu, kita rasa kita perlu buat intervensi. Maka daripada intervensi itu kita kumpullah maklumat-maklumat betul, maklumat-maklumat yang kita perolehi itu dan kita jadikan dia sebagai satu kajian tindakan. Kajian tindakan itu nanti macam saya cakap tadi daripada ilmu yang baru tu daripada ilmu yang sedia ada dia akan menjadi ilmu baru pula kepada semua orang. Maksudnya mungkin daripada kajian tindakan tu tadi akan menghasilkan inovasi pula. Maka dia akan sedikit sebanyak mungkin memberi orang kata menyelesaikan beberapa masalah di sekolah. Okey, contoh Kemudian of course sudah tentulah bila kita membudayakan literasi maklumat di sekolah maka secara tidak langsung akan menjadikan kita ni selit maklumat sebab kita dah biasa kita dah biasa berinteraksi dengan maklumat sekiranya kita ada masalah dan sebagainya kita rujuk kepada beberapa sumber yang kita ada depan mata kita di sekolah ataupun di mana-mana saja.
In fact, saya pun dah cakap juga sebenarnya, literasi maklumat tu, semua maklumat itu bukan setakat kepada bahan di internet saja ataupun ada di persekitaran kita. Kita sendiri pun ada semua maklumat, ya. Bila anak-anak murid kita melaksanakan literasi maklumat bersama dengan kita, rakan-rakan guru boleh nyatakan bahawa guru-guru sendiri adalah sumber rujukan. Ya, yang penting kena bagi tahulah rujukan itu, ya. Bagaimana itu semua um, boleh diuruskan oleh rakan-rakan guru di sekolah lah. Yang penting kena letak rujukan dekat situ. Ini pun nanti saya akan terangkan sedikit kalau ada masa lah. Dan of course, ya, sudah tentulah literasi maklumat ini juga dia sebagai alat untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Okey, apabila kita melaksanakan literasi maklumat dalam PDPC, keupayaan murid-murid itu bukan setakat dilihat kepada kognitif dia saja. Pada masa yang sama dia juga menyerlahkan lagi orang kata potensi anak murid kita tadi tu. Sebab kalau kita lihat daripada Big Six model tu, anak murid kita tu nanti setelah dia mendapat maklumat yang dia nak daripada tugas yang kita berikan, dia akan berfikir pula macam mana dia nak membentangkan hasil dapatan aktiviti literasi maklumat itu. Masa dekat situ nanti bukan setakat dia punya kognitif dia saja, dia punya communication skills bagaimana dia berinteraksi dengan rakan-rakan dia ataupun komuniti sekolah, itu semua berada di situ. Dan literasi maklumat ni juga akan memperkayakan lagi pengetahuan mereka, ya, sebab apa maklumat yang ada tu mereka boleh tambah lagi sewaktu aktiviti literasi maklumat itu berlaku, ya. Contohnya lah kan, katakan kita berikan aktiviti berkaitan dengan subjek sains contohnya, ya. Um, kita minta murid kita senaraikan jenis apa kebaikan tumbuhan herba yang ada di taman sains di sekolah, maka anak-anak murid kita nanti akan pergi kepada taman sains tadi, dia akan catatkan nama saintifik, nama tumbuhan tersebut, dan dia akan pergi kepada lokasi-lokasi yang ada maklumat tersebut. Mungkin dia akan Google, dia akan pergi kepada pusat sumber sekolah, dia akan mencari ensiklopedia, dia juga akan bertanya pada guru-guru sains contohnya, dia akan pergi kepada papan kenyataan dan rujuk dekat situ. Dan dia dah dapat banyak maklumat di situ. Dan apa dia buat nanti, dia akan kumpulkan, mungkin dia akan buat satu dokumentari. Sebab kita pun di sekolah ada TV PSS, mungkin anak-anak murid kita tadi menggunakan platform TV PSS tu untuk berkongsi apa yang dia dapat dan dibentangkan seterusnya di dalam kelas dan sebagainya lah. Maka dengan itu macam saya cakap tadi lah, literasi maklumat ini sangat menarik, bukan setakat mencongkel kemahiran orang kata kritis dan kreatif itu, tetapi more than that, lebih daripada itu, Okey, dan adalah banyak lagi, yang positif berkaitan dengan literasi maklumat ini, semua yang positif, benda yang baik. Dan ini adalah buku panduan pengurusan pusat semua sekolah yang saya katakan tadi lah, di mana literasi maklumat ini di Malaysia kita gunakan Big Six, Big Six model, Dan ini antara contoh aktiviti-aktiviti literasi maklumat yang berlaku di sekolah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlakunya COVID-19 dalam tahun-tahun 2020-2021, didapati bahawa sekolah-sekolah banyak menggunakan kesempatan itu membuat aktiviti dalam talian. Sebenarnya pada waktu itu keterbatasan untuk berinteraksi secara fizikal itu telah menyebabkan guru pustakaan Nabila terpaksa terpaksa berfikir di luar kotak bagaimana nak melaksanakan aktiviti pusat sumber. Maka antaranya adalah aktiviti literasi maklumat lah. Sebab pada masa yang sama mereka perlu juga menjalankan program nilam. Maka dengan itu literasi maklumat juga merupakan salah satu platform sewaktu COVID-19 untuk memastikan anak-anak murid kita mendapat mata ganjaran nilam yang berterusan. Dan saya lihat juga budaya itu berlaku sehingga kini, maksudnya dekat sini benda yang positif lah, di mana literasi maklumat ini juga mampu menggalakkan minat murid membaca, dan meningkatkan meningkatkan lagi bintang mereka dalam nilam, skor mereka dalam nilam. Okey, ini antaranya lah, antara aktiviti literasi maklumat yang berlaku di sekolah. Okey. Dan tuan-tuan dan puan juga tahu, sekarang ni kita dah ada ChatGPT, ChatGPT ataupun artificial intelligence, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, artificial intelligence ni sangat berguna kepada kita sehari-hari. Tetapi macam saya cakap tadi, kita perlu selitkan
elemen literasi maklumat di situ, di mana kita perlu didik murid-murid kita supaya menggunakan aplikasi ini dengan berhemah dan beretika. Maksudnya dekat sini, apabila mereka menggunakan ChatGPT itu untuk tugasan mereka masing-masing, pastikan prompt ataupun arahan yang digunakan dalam ChatGPT itu meletakkan juga tidak tertinggal rujukan. Kerana bila anak-anak murid kita just type sahaja apa yang dia nak tanpa um, menulis rujukan dekat situ, maka sebenarnya dia akan menyebabkan anak-anak murid kita ni nanti akan buat macam-macam perkara macam plagiarism dan sebagainya. Dan in fact, kalau anak-anak murid tu buat macam tu sekalipun, kalau macam tu di universiti, mereka juga ada satu perisian yang boleh detect sama ada hasil karya murid ini sama ada cara penulisan dia sendiri ataupun dibantu oleh ChatGPT ataupun AI yang lain. Ya. Jadi di sini terletaknya kebijaksanaan rakan-rakan guru di sekolah untuk boleh mengupayakan AI, ya. Tak ada masalah. Cuma kita impatkan dia dengan etika penggunaan dan juga um, pencarian maklumat itu menggunakan ChatGPT ataupun pelbagai AI yang lain lah. Okey. Dan ini juga antara kemudahan yang kita boleh gunakan di sekolah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buat kajian tindakan, boleh juga gunakan citation generator ni. Citation generator ni membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk orang kata membuat rujukan, rujukan berdasarkan kepada format-format penulisan. Jadi dia memudahkan kita lah sebenarnya untuk menulis rujukan. Ini antara kelebihan teknologi yang ada sekarang ni, tetapi perlu diingatkan kita sentiasa macam saya cakap tadi lah, menggunakan maklumat dengan beretika dan dengan bertanggungjawab. Maksudnya sebelum kita nak sebarkan benda-benda begini, kita um, orang kata perlu rasa ada tanggungjawab dekat situ lah, ya. Dan pastikan sumber yang kita dapat itu adalah benar-benar ada autoritinya. Jadi apa yang saya nak cakap di sini adalah secara kesimpulannya, literasi maklumat ia bukan sahaja satu perkara yang biasa. Memang daripada kita bangun tidur sampailah ke malam, kita memang bergantung harap kepada maklumat, itu memang betul. Tetapi di dalam dunia sebenar, apabila kita ni melibatkan orang lain, kita melibatkan komuniti, kesedaran itu sepatutnya timbul pada diri kita. Sebelum kita menyebarkan maklumat tersebut, pastikan maklumat itu sahih, dan maklumat itu boleh dicapai, dan macam macam yang saya cakap tadi, apabila kita nak berkongsi maklumat itu dengan orang lain, pastikanlah kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan itu. Kerana apabila kita menyebarkan benda yang tak betul, maka itu dah menjadi satu kesalahan dan sebenarnya secara moralnya kita dah membuat satu kesalahan lah. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Boleh tanya soalan kepada saya selepas inilah berkaitan dengan amalan literasi maklumat di sekolah lah yang saya boleh kongsikan kepada semua yang hadir dalam talian pada petang ini. Okey, Doktor, saya dah selesai saya punya pembentangan. Okay, terima kasih Cik Asmunah atas pembentangan yang informatif sebentar tadi. Jadi saya bukalah kepada rakan-rakan semua, kepada sidang penonton yang ada di talian untuk mengemukakan soalan. Boleh kemukakan terus kepada Encik Asmunah ataupun menaik pada ruangan chatting. Ada yang sebut tak pasti Ada. jangan kongsi, betul? Betul, betul. Ya, ada soalan nak tanya ke? Okey, Ada soalan? Doktor, maksudnya tak ada soalan daripada peserta ataupun mereka yang dalam talian ni? Kita tengok siap dalam sedetik dua tengok kita beri Boleh, peluang boleh. ya. Kalau nampak macam tak ada, kalau tak ada saya beri peluang sekali lagi pada Cik Hasbullah untuk membuat rumusan untuk Okey. merumuskan sekali lagi. Okey. Um, Ni kita sekejap ada mengambil satu je tanya ah, soalan berkenaan dengan ah. boleh komen tak dia kata berkait dengan hak cipta. Oh, bagus soalan tu, ya. Ha. Berkaitan dengan hak cipta. Um, Apa tu berkaitan dengan hak cipta ni kita perlu hati-hati lah, ya. Sebab kita ada Akta Hak Cipta, ya.
kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut boleh tengok kepada laman web Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dekat situ ada banyak akta yang berkaitan dengan penyebaran maklumat dan dekat cerita dan sebagainya. Kita juga ada buku, saya ada beli satu buku dah tapi saya tak bawa kat rumah. Buku tu berkaitan dengan akta yang terbaru berkaitan dengan digital. Sebenarnya soalan tu bagus sebab pada masa COVID-19 waktu PKP kebanyakan guru-guru di sekolah ada menggunakan rak perpustakaan maya ya, dan rak perpustakaan maya yang mereka hasilkan itu bagus, inisiatif yang sangat bagus untuk memberikan akses kepada murid-murid untuk membaca, tetapi malangnya um, mungkin guru-guru kita kurang peka terhadap hak cipta, sebab ada dalam distributor yang menghasilkan e-book itu ada yang sebenarnya tidak apa dia tidak tak kongsi pada orang pun dia pakai ada yang berlaku infringement kat situ. Jadi memang betul untuk mendapat kepastian yang lebih berkaitan dengan hak cipta ni, saya sarankan kepada semua rakan-rakan guru pergilah kepada laman web seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, sila lihat runtukan undang-undang ataupun akta yang ada kat situ ya. Ah, Kemudian oh, ada juga soalan yang bertanya mohon Cik Hasbullah melihat trend e-book reader peranti digital yang menyebabkan pusat sumber fizikal tidak relevan. Okey begini kalau tanya saya, pusat sumber masih relevan. Masih relevan. Um, Format digital dan sebagainya itu adalah format semata-mata dan sebenarnya um, digital library itu sebenarnya adalah orang kata mengikut zaman, betul tetapi kita boleh nafikan physical books. Sebab kita ni human tau, kita ni manusia. Perlu ada human touch kat situ. Saya tak tahulah kalau ada orang yang lebih selesa gunakan apa tab dan sebagainya untuk baca e-book dan sebagainya. Tetapi bagi saya lah lebih suka menggunakan human touch. So, physical book tu penting dan pusat sumber fizikal masih relevan sebab banyak benda boleh berlaku di dalam pusat sumber fizikal itu. Contohnya macam knowledge cafe. Ni saya nak bagi tahu ni, takkan orang salah faham nanti knowledge cafe ni. Knowledge cafe bukannya untuk minum-minum no. Knowledge cafe adalah term yang digunakan dalam library science untuk berbincangan ringan yang santai-santai di pusat sumber sekolah. Ni ada dalam kalangan kita ingat Knowledge Cafe tu dia buatlah minuman lah apa semua letak dekat situ, kopi-kopi dalam tu. No. Knowledge Cafe is a term, terminology. Ni saya nak betulkan ni pemahaman adalah di kalangan mereka yang salah anggap benda tu Knowledge Cafe is only a light discussion whereby you can have your discussion in the school resource center. So saya dah cakap lah, pusat sumber fizikal masih relevan. Macam tu Suka saya soalan ni. Okeylah, Okey. ada apa kita saya beri peluang pada Cik Hasbullah lah untuk buat rumusan sikit pada petang ni. Secara kesimpulannya, literasi maklumat ini sangat penting. Perlu dibudayakan di sekolah dengan lebih kerap lagi kerana kita ingin lahirkan generasi yang akan datang yang cerdik maklumat seperti mana yang saya tunjukkan sebentar tadi, aspirasi daripada Perpustakaan Negara Malaysia itu iaitu kita nak lahirkan individu cerdik maklumat melalui kita punya acuan dan dia bermula daripada sekolah. Of course, dia memang bermula daripada sekolah. Sekolah adalah tempat segala-galanya bermula. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi memberikan kesempatan untuk saya berkongsi perkongsian pada petang ini. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Cik Hasbullah bin Idris di atas perkongsian yang panjang lebar berkenaan dengan terperinci lah yang boleh kita manfaatkan pada petang ini, dan kita semua perlu ambil maklumlah walaupun dengan adanya perkembangan teknologi maklumat perpustakaan masih lagi relevan, masih lagi diperlukan pada hari ini dan juga saya jangka pada masa akan datang dan saya juga ambil peluang ini juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada petang ini uh, apa
Alhamdulillah ya kita saya sekali lagi ucapkan tahniah juga kepada tuan dan puan ya, kerana dapat bersama-sama kita dari awal sehingga ke akhir. InsyaAllah ya kita akan mengadakan lagi sesi CDL hands-on online pada minggu-minggu yang akan datang ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan lah ya pada minggu hadapan ya. Jadi setakat ini dulu sesi CDL hands-on online ya kluster IPG untuk hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.